graf menunjukkan peningkatan kes apabila masyarakat tidak mengambil langkah penjarakan sosial dan pendekatan 3W seperti yang diarahkan oleh pihak kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia. 3W merangkumi wash iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wear memakai penutup muka, dan warn iaitu amaran dari KKM yang berkonsepkan peringatan. Jika masyarakat masih mengamalkan 3S, 3C iaitu crowded place, kawasan yang sesak, confined space iaitu kawasan yang sempit, dan close conversation iaitu melakukan perbualan dari jarak yang dekat, penularan wabak COVID-19 semakin hari semakin tambah. Pertambahan kes ini akan menyebabkan peralatan di hospital kerajaan yang telah disediakan tidak dapat menampung jumlah pesakit yang berlebihan. Jadi, jika masyarakat mematuhi arahan dari kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia, kapasiti sistem kesihatan di hospital dapat ditampung dengan kadar yang maksimum. Oleh itu, masyarakat perlulah terus mematuhi amalan penjarakan sosial supaya kes coronavirus terus berkurang. Adakah PKP bakal dilanjutkan? Menurut Kementerian Kesihatan, jika berlaku peningkatan kes di daerah di sesebuah kawasan, maka pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat akan dikenakan untuk mencegah jangkitan daripada terus merebak. Jadi, berdasarkan data harian COVID-19 di Malaysia yang kami perolehi, kami dapati terdapat pertambahan daerah di zon merah dan zon jingga hari demi hari bermula dari 7 April sehingga 9 April. Di mana terdapat 23 daerah di kawasan zon merah bermula dari 7 April dan bertambah sebanyak 0.68% kepada 24 daerah pada 8 April dan seterusnya meningkat juga kepada 0.68% pada 9 April menjadikan kawasan zon merah meningkat kepada 25 kawasan. Okay, di sini dapat kita lihat jumlah peratusan meningkat dari 15.54% kepada 16.22% dan seterusnya kepada 16.89%. Bagi zon jingga pula, pada 7 dan 8 April, hanya 17 daerah yang berada pada zon jingga, menjadikan peratusan sebanyak 11.49% masing-masing dan berkurang kepada 15 kawasan, menjadikan peratusan kawasan zon jingga ialah 10.14%. Bagi zon kuning dan zon hijau pula, tiada perbezaan yang ketara pada jumlah pertambahan dan pengurangan bagi kedua-dua daerah. Okay, dapatan kami pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan perlulah diteruskan untuk menjadikan kes COVID-19 menjadi sifar. Lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan membolehkan zon merah dikawal kembali menjadi kepada zon hijau dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang berlanjutan membolehkan rantaian COVID-19 dapat diputuskan menjadi kepada sifar kes setiap hari. Sarawak berjaya melandaikan kelangkungan kebolehjangkitan penyakit. Ini bermakna Sarawak dapat memperlahankan perebakan jangkitan virus terhadap seseorang yang lain. Okay, kita dapat lihat aktif kes apabila bila graf makin meningkat, kes baru makin bertambah. So, maksudnya lagi ramai orang yang akan berjangkit pada satu-satu masa. Oleh itu, fasiliti rawatan di hospital juga akan tidak dapat menampung pesakit dalam satu-satu masa. Okay, manakala graf yang kedua pula adalah graf keseluruhan, data keseluruhan yang kami perolehi bermula daripada bulan Mac sehingga 1 Mei. Penyakit di Sarawak bermula 13 Mac iaitu sebanyak 7 kes sehingga 1 Mei. Kes baharu yang semakin lama menaik kemudian berturun dan jumlah kematian yang diperolehi sebabkan COVID-19 adalah sebanyak 17 kes sahaja. Data bulan Mac melalui pengiraan SPSS. Okay, untuk hipotesis, H0 tidak terdapat perbezaan signifikan pada jumlah kes aktif bulan Mac, manakala H alternatif terdapat perbezaan signifikan pada jumlah kes aktif bulan Mac. Bagi kriteria pengujian, H0 diterima jika nilai alfa lebih besar daripada 0.05, manakala H0 ditolak jika nilai alfa lebih kecil daripada 0.05. Kami menggunakan ujian one sample t-test. Okey, ini ialah data SPSS. Kita tengok untuk kes aktif. N ialah bilangan hari pada bulan Mac, iaitu sebanyak 19 hari. Kes aktif minimum sebanyak 3, maksimum 134, min 69.05. Bagi standard deviation atau sisihan piawai ialah 37.331. Variance kes aktif 1393.608. Okay, untuk screeners, kita nak tengok kepencongan graf sama ada dia pencong ke kanan kalau positif atau pencong ke kiri kalau negatif. So dekat sini nilai screeners dia negatif 0.134. So dia akan pencong ke kiri. Bagi kurtosis pula, kita nak tengok keadaan puncak graf tu puncup atau lebar. Kalau puncup dia negatif, kalau lebar positif. So dekat sini kurtosis dia negatif 0.729. So maknanya dia ialah puncup sebab nilai dia negatif.
Okay, untuk one sample test pula, untuk T observation, kita tengok kes aktif 8.063. Bagi degree of freedom N tolak 1 dapat 18. Untuk nilai signifikan 0.00, mean different 69.053. Kita guna selang keyakinan 95%. Oleh kerana nilai signifikan lebih kecil daripada 0.05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, oleh kerana nilai signifikan 0.00 adalah lebih kecil daripada 0.05, maka H0 ditolak dan H alternatif diterima. Ini kerana terdapat perbezaan signifikan pada kes aktif bulan Mac. Data bulan Mac melalui pengiraan manual. Okey, untuk kes aktif, pada bulan Mac kami menggunakan data tak terkumpul. Diberi sampel pada bulan Mac yang mengandungi 19 hari yang menunjukkan kes aktif di Sarawak. Okey, inilah sampel bulan Mac kes aktif di Sarawak. Okey, untuk cari mean, kita guna formula hasil tambah nilai data bahagi dengan bilangan data. So, hasil tambah ni bahagi dengan bilangan data 19 hari, kita akan dapat 69.05. Okay, untuk median pula kita guna formula N tambah 1 bahagi 2, di mana N ialah 19 tambah 1 bahagi 2 kita dapat 10. So, kita kena susun dulu data ni mengikut tertib menaik dan cari median pada kedudukan ke-10. Maka median ialah 73. Okay, mode pula ialah cerapan yang mempunyai kekerapan paling tinggi dalam suatu set data. Dekat sini yang paling tinggi ialah 134. So, mode ialah 134 kerana menunjukkan kes aktif paling tinggi. Okay, untuk jumlah antara kuartil, kita guna formula Q3 tolak Q1. So, Q3 ialah 100, tolak dengan 45, kita dapat 55. Okay, bagi sisihan piawai pula, kita gunakan formula sigma kuasa 2, sama juga dengan skor tolak min, bahagi N tolak 1. So, kita masukkan dalam formula yang ni, tolak 19 tolak 1, dan kita akan dapat 37.33. Bagi squeeness pula, min lebih kecil daripada median. So, dia akan skew to left, dia akan pencong ke kiri. Okay, bagi taburan T pula, min ialah 69.05, sisihan piawai sebanyak 37.33. Kita menggunakan selang keyakinan 90%. So, 100% tolak 90% kita dapat 0.1. Alpha bahagi 2 kita dapat 0.05. Degree of freedom N tolak 1 dapat 18. Ni kita rujuk table T, kita dapat 1.734. So, masukkan dalam formula dan kita akan dapat nilai yang ini. Baiklah, bagi kes kematian pada bulan Mac, kami menggunakan kaedah data terkumpul. So, inilah jadual data terkumpul, di mana selang kelas sebanyak 3 hari bermula dari 17 hari bulan 3 sehingga 19 hari bulan 3 dan berakhir dengan 29 hari bulan 3 sehingga 31 hari bulan 3. Jadi, apa yang kita perlukan ialah bilangan kes kematian sebagai frekuensi, kekerapan longgokan, titik tengah, Fx. Fx ialah frekuensi darab dengan titik tengah. X kuasa 2 ialah titik tengah kuasa 2. Fx kuasa 2 ialah frekuensi darab titik tengah kuasa 2. So, kita akan dapat total ni. Baiklah, bagi 17 hari 3 sehingga 19 hari 3 sebanyak 2 kes kematian, 20 sehingga 22 hari 3 sebanyak 1 kes kematian, 23 hari 3 sehingga 25 hari 3 2 kes kematian, 26 hari 3 sehingga 28 hari 3 tiada kes kematian, dan 29 hari 3 sehingga 31 hari 3 sebanyak 3 kes kematian, menjadikan jumlah kes kematian pada bulan 3 sebanyak 8 kes. Untuk dapatkan min, kita guna formula jumlah kekerapan darab titik tengah bahagi dengan jumlah kekerapan, di mana jumlah kekerapan darab titik tengah ialah 195 bahagi dengan jumlah kekerapan 8, kita akan dapat 24.38. Okay, untuk mode pula ialah bilangan kekerapan paling tinggi. So, dekat sini paling tinggi 3. So, mode sebanyak 3 pada selang kelas 29 hari bulan sehingga 31 hari bulan 3. Untuk median pula, kelas median antara 23 hari bulan sehingga 25 hari bulan 3. Di mana kita menggunakan formula ni. L ialah sempadan bawah kelas median, iaitu 22.5. Tambah N bahagi 2. N 8 bahagi 2 kita dapat 4. F ialah kekerapan longgokan sebelum kelas median. So, kelas median kat sini kekerapan longgokan sebelum ialah 3. Okay, Fm pula ialah kekerapan kelas median. Kekerapan dia 2. Darab dengan C. C ialah sempadan atas tolak dengan sempadan bawah, itu saiz kelas median. Kita dapat 3. Total dia 24. Okey, untuk jumlah antara kuartil. Kuartil pertama 1/4 darab dengan jumlah kekerapan 8, kita dapat 2. Kuartil ketiga 3/4 darab 8, kita dapat 6. So, kita tolak je kuartil ketiga tolak kuartil pertama, kita dapat 4. Okay, untuk sisihan piawai kita menggunakan formula ni, di mana sigma jumlah kekerapan darab titik tengah kuasa 2 bahagi N tolak 1 tolak dengan min kuasa 2. So, kita masukkanlah jumlah semua ni.
4941 bahagi 8 tolak 1 tolak dengan mean, kita akan dapat 10.56. Okey, untuk skewness pula, jika mean lebih besar daripada median, dia akan skew to right, iaitu pencong ke kanan. Okey, untuk taburan T, mean sebanyak 24.38, sisihan piawai 10.56. Selang keyakinan kami menggunakan 95%. Okey, so 100% tolak 95% kita dapat 0.05. So alpha bahagi 2 dapat 0.025. Degree of freedom n tolak 1 dapat 7. So ini kita rujuk table T dapat 2.365. So, kita masukkan je dalam formula ni dan kita akan dapat total yang ni. Seterusnya, data bulan April melalui pengiraan SPSS. Hipotesis, H0 tidak terdapat perbezaan signifikan pada kes sembuh bulan April, manakala H alternatif terdapat perbezaan signifikan pada kes sembuh bulan April. Kriteria pengujian, H0 diterima jika nilai alfa adalah melebihi 0.05, manakala sebaliknya H0 akan ditolak jika nilai alfa adalah kurang daripada 0.05. Jadi dekat bahagian kes sembuh bulan April, kita guna jenis ujian one sample t-test. Kita tengok dekat kolom pertama ni. N ialah jumlah hari dalam bulan April, iaitu 30 hari. Minimum kes baru yang pernah berlaku dalam bulan April, iaitu 3. Maksimum kes baru yang berlaku dalam bulan April, 32. Min kita dapat 11.7. Sistem piawai kita dapat 7.335. Variance kita dapat 53.803. Skewness ni jika dia positif, mencondong ke kanan. Manakala jika dia negatif, dia mencondong ke kiri. Jadi di sini dia positif, dia mencondong ke kanan. Kurtosis ni, apabila nilai dia tinggi, dia akan lebih berpuncak dan puncaknya tajam. Bila dia rendah, dia akan lebih rata. T ni ialah T observe, maksudnya T yang diperhatikan, kita dapat 8.737. Manakala degree of freedom itu 30, N tolak 1, 30 tolak 1, jadi 29. Nilai signifikan 0.00. Mean difference dia 11.7. Jadi kita guna kat sini selang keyakinan 95%. Oleh kerana nilai signifikan adalah lebih kecil daripada 0.05, maka H0 ditolak dan H alternatif diterima kerana terdapat perbezaan signifikan pada kes sembuh bulan April. Seterusnya, data bulan April melalui pengiraan manual. Okay, di bulan April ni kita buat data terkumpul kes baru. Jadi kita masukkan selang kelas dia, iaitu beza 4 hari, 1 hari bulan 4 hingga 5 bulan 4, 6 hari bulan 4 hingga 9 bulan 4 dan seterusnya. Kemudian kita cari titik tengah dia, 1 tambah 5 bahagi dengan 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita cari kes baru dia, hasil tambah kes baru daripada 1 hari bulan hingga 5 hari bulan 4. Jadi 108. Kemudian 6 hari bulan hingga 10 hari bulan, 63 dan seterusnya. Kes kumulatif merangkap kekerapan longgokan 108 tambah 63 jadi 171. 171 tambah 44 jadi 211 dan seterusnya. Kemudian kita darabkan frekuensi dengan titik tengah dan kita jumlahkan dapat 4458. Okey, fx kuasa 2 iaitu kita darabkan titik tengah kuasa 2 darab dengan frekuensi dapat jumlah 82,964. Okay, first kita nak cari mean. Mean formula dia ialah hasil tambah fx bahagi juga dengan hasil tambah frekuensi. Jawapan dia ialah 12.7. Kemudian kita nak cari sisihan piawai. Sebabkan kita buat taburan sampel, buat formula dia n tolak 1. Jadi hasil tambah frekuensi darab titik tengah kuasa 2 bahagi n tolak 1 tolak min kuasa 2. Dapatlah 8.703. Kemudian kita nak cari kelas median. Frekuensi bahagi 2. 175.5. Jadi kita tengok dekat kekerapan longgokan, duduk dekat bahagian sini. 11 hari bulan 4 hingga 15 hari bulan 4. Sebab 6 hari bulan 4 hingga 10 hari bulan 4 ni sampai 171 je. Jadi seterusnya sampai 215 dekat 11 hari bulan 4 hingga 15 hari bulan 4. Kita nak cari median dia. L ni ialah sempadan bawah kelas median, iaitu 10.5. Kemudian N 351 bahagi 2, 175.5. Kemudian F ni ialah kekerapan longgokan sebelum kelas median. Bahagi juga dengan frekuensi kelas median 44. 4 ni ialah beza saiz kelas. Kita dapat jawapan 10.91. Mod sebanyak 108 pada selang kelas 1 hari bulan 4 hingga 5 hari bulan 4. Kemudian julat antara kuartil. Kuartil pertama 1 hari bulan 4 kali dengan N dapat 87.75. Kalau nak cek kuartil ketiga 3/4 darab dengan N dapat jawapan 263.25. Untuk cari julat antara kuartil ketiga tolak kuartil pertama dapat 175.5. Skewness, apabila mean lebih besar daripada median, dia akan skew to right. Manakala
apabila median lebih besar daripada mean, dia akan skew to left. Jadi dekat sini, kita dapat lihat yang mean dia lebih besar daripada median. Jadi maknanya, dia skew to right. Kemudian taburan Z, kita ada mean 12.7, sisihan piawai 8.703. Kemudian kita gunakan selang keyakinan 95%. Nilai alfa dia ialah 0.05. Bagikan alfa dan 2, jadi 0.025. Kemudian kita masukkan dalam formula. Alfa ni 0.025 ni kita tengok dalam tabel Z. Dapat 1.9600. Jawapan dia ialah mean berada di antara 11.7886 dan 13.6114. Okey, bahagian ni sama macam tadi. Kita buat data terkumpul bulan April, tapi untuk kes sembuh, kita cari mean, sisihan piawai, kelas median, mode, skewness, jumlah antara kuartil dan taburan Z. Okay, seterusnya kami buat independent unpaired sample t-test between Kuching and Samarahan. Kami akan membandingkan antara dua daerah. So, tapi ini pada bulan Mac. Dalam hipotesis, kami buat H0 adalah tidak terdapat perbezaan signifikan antara mean di dua daerah di bawah pada bulan Mac. Di dua daerah. H alternatif adalah terdapat perbezaan signifikan antara mean di dua daerah di Sarawak. Sampel t-test adalah perbandingan antara dua mean. Okay, so ni hasil kajian hasil data. Bulan Mac antara Kuching, dua-dua ND adalah 19 sebanyak 19 hari sahaja. Okay, mean bagi daerah Kuching adalah 5.11, manakala Samarahan adalah 0.58 dan standard deviation iaitu sisihan piawai bagi Kuching 4.202 dan Samarahan 1.216. Okay, hasil independent sample t-test, kami dapat, kami tengok ni hasil dia adalah SIG dia adalah 0.01, nilai P dia bermakna kurang daripada P dia kurang pada 0.05. Bila kurang pada P 0.05, kami akan baca data equal variance dan assume. Okay, equal variance dan assume, ujian sampel tak bersandar telah dilakukan pada bulan Mac di antara dua Sarawak. Mean adalah berbeza secara signifikan sebab P kurang pada 0.05. Kuching mean dia adalah 5.11 dan standard deviation adalah 4.202 dengan daerah Samarahan mean 0.58 dengan standard deviation dia 1.216. Okay, hasil data kami dapat terdapat perbezaan signifikan antara kedua-dua daerah. Okay, kami dapat terdapat perbezaan signifikan di antara kedua-dua daerah. Kami baca melalui SIG two-tail. Sebab SIG two-tail ni adalah untuk kita lihat t-test for equality of mean. Bagi hal ni adalah untuk leaving test atau kita tengok untuk variance. So hasil dia sebabkan dia kurang ke 0.05, maka kita akan tolak H0 tu. H0 dia ditolak sebab dia perbezaan signifikan, terdapat perbezaan signifikan. Sedangkan dalam hipotesis kami mengatakan H0 adalah tidak terdapat perbezaan. So sebab tu kami tolak H0. H0 dia ditolak. Seterusnya perbandingan antara Kuching dan Samarahan pada bulan April. Hipotesis kami adalah null hipotesis, tidak terdapat perbezaan signifikan antara mean di dua daerah pada bulan April. Manakala alternatif hipotesis kami nyatakan bahawa terdapat perbezaan signifikan antara mean terhadap dua daerah di Sarawak pada bulan April. Okay, hasil data kami seperti yang tertera ni. Okay, N kami adalah 30 di mana sebanyak 30 hari pada bulan April. Dan mean bagi Kuching dan Samarahan ialah 7.17 dan 2.63, manakala sisihan piawai adalah 6.182 beserta Samarahan 2.484. Okay, hasil daripada independent sample test, kami first akan melihat kepada SIG ataupun nilai P value. Okay, bila nilai P value ialah kurang daripada 0.05, maka kami akan baca data di bawah iaitu equal variance no assume. Bermakna untuk menunjukkan sama ada beza secara signifikan atau tidak. Hal ni, so kami dapat hasil menunjukkan terdapat perbezaan signifikan di antara kedua-dua daerah iaitu T adalah 38.129 dan 37.7 dan P adalah kurang daripada P untuk test equality of mean adalah kurang daripada 0.05. So hasilnya kami menolak H0 ditolak sebabnya kami hipotesis kami adalah menguji mean. So kami menolak H0 sebab terdapat perbezaan signifikan antara dua daerah. Okay, seterusnya adalah kes kematian di Sarawak. Okay, daerah yang paling kematian di Sarawak mencatatkan sebanyak 17 kes sepanjang bermulanya kes sehingga 1.5. Okay, daerah Kuching adalah daerah yang paling tertinggi yang mencatatkan sebanyak 10 kes bersamaan dengan 58.8%. Manakala diikuti dengan Samarahan 4 orang dan Miri juga Limbang Seri Aman masing-masing 1 kes. Manakala umur kematian yang berisiko yang paling tinggi ialah 71 hingga 80 dan juga 51 hingga 60 dan juga
41 hingga 50. Ini bermakna golongan berisiko adalah umur 40 dan ke atas yang mencatatkan kes COVID kematian paling tinggi lah. Okay, berdasarkan berumur ini, kami mencari nilai maksimum iaitu yang berumur 79 tahun yang mencatatkan kes tertinggi di Sarawak, manakala minimum adalah 23 tahun. Dan min bagi umur, kes kematian adalah 55.12, manakala sesihan piawai adalah 14.662. Okay, kami mencatatkan report untuk umur pesakit. Lelaki mencatatkan min sebanyak 57.90 yang bersamaan dengan N10, dan sesihan piawai bagi lelaki adalah 10.959, manakala perempuan mencatatkan min sebanyak 51.14, diikut N yang merujuk kepada 7 kes kematian. Okay, seterusnya kami membuat andaian. Terdapat sampel data yang mengandungi umur 17 pesakit di Sarawak. Kami menggunakan data ini, kami menggunakan sebanyak 95% selang keyakinan, iaitu dengan p-value 0.025 untuk menganggar purata umur yang paling banyak dijangkiti COVID. Okay, min yang kami perolehi adalah 55.12 berdasarkan yang tadi, manakala sesihan piawai adalah 14.662. Kami mencatatkan hipotesis. Kami menandaikan hipotesis kami. Hipotesis alternatif hipotesis kami ialah min bersamaan dengan 55, manakala alternatif hipotesis kami adalah min tidak sama dengan 55. Maka ini adalah data yang kami perolehi. So, maka melalui data ini, nol hipotesis adalah min kepada sampel ini. So, min kami 55. Dan itu kami letakkan signifikan alpha kepada 0.05, iaitu 95% selang keyakinan, dan kolom SIG total menunjukkan p-value untuk keputusan test ini. Ini bermakna segala keputusan hipotesis kami terima ataupun tolak berdasarkan SIG total. Sebab untuk melihat kepada min masa test. Keputusan p-value ialah 0.974. Ini bermakna lebih besar daripada 0.5, iaitu nilai alpha kami. So, bila mana nilai alpha kami lebih besar, kami menunjukkan nol hipotesis tidak dapat ditolak. Ini maksud kami menerima hipotesis kami, iaitu min adalah sama dengan 55. Dan umur bagi sampel ini tidak berbeza. Manakala umur tidak berbeza secara signifikan daripada 55.